Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. InsyaAllah kita tamak lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada hari ini pengajian kita dalam membaca hadis-hadis ahkam ataupun al-ahadis al-ahkam. Uh, Fiqh kitab Bulughul Maram. Kitab ini dia banyak mengajar kita dalam urusan-urusan ibadah ini. Memang sikitlah satu keputusan ibadah tu yang disepakati sikit. Dia yang banyak dalam fiqh ini yang tak disepakati, yang tu banyak, yang khilaf lagi banyak daripada yang disepakati. Jadi dia seolah-olah nak beritahu kita bahawa fiqh tu mengajar kita bahawa hidup ni dia mesti warna-warni kan, barulah seronok sikit. Jadi kalau dalam meeting semua orang pendapat A je, tak ada pendapat B, tak seronok kan. Dia mesti ada banyak pendapat dalam meeting tu, barulah seronok dengan pendapat-pendapat orang. Fiqh ni dia ajar kita macam tu. Dia ajar kita kebenaran bukan satu. Boleh tak terima benda tu? Kebenaran bukan satu. Boleh tak terima benda tu? Kebenaran ni dia pelbagai. Boleh terima tak macam tu? Kebenaran dia pelbagai. Boleh jadi orang tu betul, kita pun betul. Dia pun betul. So pilihlah. Boleh jadi dia salah, kita betul. Boleh jadi dia betul, kita salah. Fiqh dia ajar kita macam tu lah. Kebenaran ni banyak, pelbagai. So kalau kebenaran yang satu ni pada akidah lah. Pada akidah. Yang lain semua kebenaran banyak. Kalau kita tak boleh nak selesaikan hal tu dalam fiqh untuk mengiktiraf kebenaran yang banyak, kita akan ada masalah, akan tersesat pada banyak hal-hal yang lain. Contoh macam uh, parti politik kan. Adakah parti politik yang paling betul dalam negara ni? Tak ada, tak ada. Kalau kawan kita pilih parti Amanah, kita pilih parti PAS. Yang ni pilih UMNO, yang tu pilih DAP, tu pilih MCA. Ada tak siapa yang betul-betul paling betul? Ada tak? Tak ada. Kadang-kadang dia betul masa pendapat macam ni, dia betul. Kadang orang ni pula salah masa hari tu, dia salah. Hari ni mungkin pendapat yang hal-hal lain dia betul. Inilah salah. Ada satu masa dulu, saya rasa lah, PRU bila saya tak pastilah. Saya punya pandangan, masa PRU tu saya just memilih parti yang paling kurang rosak berbanding semua parti yang rosak-rosak yang lain. Masa PRU 13 sampai 14, saya rasa semua parti rosak. So saya nak mengundi tu, saya rasa macam nak pilih parti yang kurang rosak antara semua yang rosak-rosak yang lain. Sebab tak ada satu figure dalam parti tu yang betul-betul kita nak tengok macam dia ikhlas nak bawa negara ni. Ada je figure-figure yang kelabu asap ada je. Kadang-kadang saya pilih satu orang ni sebab tahu nanti kalau pilih dia ni, walaupun dia ni tak betul, kita tahu dia ni akan membawa orang ni sebagai Perdana Menteri. Saya pilihlah dia, tak apalah. Yang penting kurang rosak berbanding rosak yang lain. Kurang mudarat berbanding mudarat yang lain. At least kurang lah. Dia macam tu lah. Dalam hidup kita ni, dia macam tu. Tak ada orang yang boleh dakwa dia lah pemegang panji kebenaran yang paling benar. Tak ada. Benar Imam Syafi'i pun tak cakap, aku lebih benar daripada Ahmad. Dia tak pernah cakap. Yang Malik tak pernah kata, aku lagi benar daripada Abu Hanifah. Tak pernah kata. Jadi kalau dalam fiqh ni, kita belajar Bulughul Maram kan, kita berlapang dada, oh pandangan macam ni. Pandangan yang keras pun ada. Macam tu pandangan dia keras. Macam itulah dalam politik. Takkanlah kawan tu punya pandangan keras kita nak marah dia. Jangan marah dia kan. Dia keras sikit. Tapi tak bermakna dia paling betul. Tak bermaksud dia paling salah. So kita di atas hidup kita ni, kita bukan hidup untuk nak bagi tahu akulah paling betul dan dialah paling salah, tidak.
Kadang-kadang benda-benda macam tu seorang Khairul Amin lagi faham daripada seorang ustaz. Dengar Khairul Amin cakap apa? Hari tu dalam live dia kata kan. Orang kritik dia pasal dia punya restoran apa benda, dia kata apa? Saya kat sini bukan nak kata saya paling betul dan korang paling salah. Ya Allah, idea tu ialah idea yang perlu ada pada semua ustaz tau. Tapi dia tak jadi ustaz, tak apalah. Tapi kalau dia jadi ustaz, saya ingat dia lagi ustaz daripada ramai ustaz yang lain. Sebab fikrah macam tu fikrah yang bagus kan. Tak ada orang yang paling betul lah, tak ada. Hari ni mungkin dia betul, esok mungkin dia salah macam tu. Okey, jadi kita belajar fiqh ini, kita akan tengok banyak dalil, banyak pendapat dan sebagainya. Kita luruskan semua tu dengan cara yang baik insya-Allah. Okey, kita masuk pada hadis berikutnya. Dalam bab tentang solat berjamaah. Setelah pada kelas kita yang lepas, kita tengok hadis daripada Muaz, daripada Jabir radhiyallahu anhu tentang solat Muaz yang ketika itu solat Isyak, dia baca panjang, ada makmum dia sebab panjang sangat, ada makmum dia keluar daripada saf solat jemaah dengan Muaz, dia sembahyang seorang-seorang. Dia dapat berita tu pada Muaz, Muaz lapor pada Nabi bahawa ada jemaah dia keluar daripada makmum dia kan, makmum keluar daripada jemaah dia sembahyang seorang-seorang. Nabi tanya pada makmum, kenapa kau keluar? Dia kata Muaz baca panjang. Nabi pun tegur Muaz, ya Muaz, fatanan Muaz, kenapalah nak buat fitnah pada agama? Dia bukti bahawa dengan cara beragama pun boleh tak buat fitnah? Boleh boleh. Dengan cara kita jadi orang yang beragama ni kadang-kadang lebih mudah buat fitnah pada agama berbanding orang yang mungkin taklah beragama sangat kan. So Muaz dengan cara solat panjang tu dia buat fitnah pada agama. Nabi kata baca yang meraihkan jemaah dekat belakang lah, yang panjang sangat. Okey, hadis hari ini kita masuk lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman yaqtadi Abu Bakrin bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin, muttafaqun alaih. Okey, ini tentang solat berjemaah. Kita mungkin jarang dengar dan jarang berlaku lah kes-kes macam ni. Tapi mungkin sekarang tak berlaku, akan datang dia mungkin akan berlaku, Allah Ta'ala alam, iaitu dalam cerita Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi ni. Aisyah cerita tentang cerita solat Nabi SAW ketika jadi imam kepada orang ramai. Masa tu Nabi dalam keadaan sakit. Cerita penuh hadis ni Nabi sedang menanggung nazak. Ketika nazak Nabi ni, ada satu waktu yang Nabi rasa macam lega sekejap. Nabi boleh bangun. Kan? Nabi nazak ni dia agak lama, 2-3 hari juga. Ataupun sakit tu lama. Ada satu masa tu Nabi SAW rasa lega sikit. Nabi rasa boleh bangun. Tu pun terhuyung-hayang. Bangun. Seolah-olah macam Allah izin Nabi untuk bersama kali terakhir dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi datang ke solat ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi dah minta Abu Bakar jadi imam. Para sahabat ni dah lama tak solat dengan Nabi kan. Masa Nabi muncul tu, para sahabat yang dah rindukan Nabi, mereka dalam solat mereka pandang Rasulullah. Mereka senyum. Tengah-tengah semayang dia senyum nampak Nabi dah datang. Nabi kata jangan pandang depan. Mereka sebab terlampau lama Nabi tak solat dengan Nabi sampai dia toleh Nabi yang lalu kat tepi masjid untuk pergi ke depan. Ketika tu Abu Bakar jadi imam. Nabi ketika itu datang ke sebelah kiri Abu Bakar, baginda salat sambil duduk menjadi imam kepada orang ramai. Sedangkan Abu Bakar berdiri sebelah Nabi. Abu Bakar ketika itu menjadi makmum Nabi, sedangkan orang ramai bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaihi. Maksud apa hadis ni kan? Hadis ni cerita macam ni. Hadis ni nak beritahu sekarang ini Nabi SAW dia datang kemudian. Dia Abu Bakar As-Siddiq, ni jemaah para sahabat. Ni semua sedang solat ni, tengah solat. Okey, Nabi SAW datang daripada sini. Tepi, datang depan daripada rumah Nabi.
pusing, terus sampai ke sini, ke tepi Abu Bakar, dan Nabi solat duduk kat sini, lokasi sini. Ada yang kata Nabi keluar daripada belakang, ada yang kata Nabi keluar kat sini, daripada sini terus pergi depan. Ada macam riwayat lah sebab lokasi rumah Nabi tu memang kat depan ni sebenarnya. So mungkin Nabi keluar, nampak para sahabat, Nabi terus ke sini. So sahabat yang kat sini, dia nampak Nabi keluar, dia senyum, dia pandang Nabi, dia toleh, dia senyum pada Nabi. Pada lama Nabi tak datang jadi imam. Nabi datang, ni Abu Bakar As-Siddiq. Nabi datang ke lokasi ni, Nabi duduk, salat duduk sebelah Abu Bakar. Nabi mengambil alih jawatan imam daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kat sini, dia terus duduk sini. Terus sini. Dalam keadaan para sahabat tak tahu apa yang sedang berlaku. Jadi mereka ni berimamkan Abu Bakar yang sedang bermakmumkan Nabi SAW. Faham tak? Nabi sekarang ni datang sebelah Abu Bakar. Nabi tak duduk kat barisan saf makmum ni. Nabi duduk saf sebelah Abu Bakar. Maknanya seolah ni Abu Bakar tengah jadi imam, Nabi kat sini, datang terus duduk. So Abu Bakar confused. Rasulullah jadi imam, dia pun bergundur sikit nak suruh Rasulullah jadi imam. Jadi Rasulullah pun mengimamkan salat semua para sahabat. Tapi Abu Bakar sendiri kekal juga sebagai imam kepada orang lain. Yang belakang-belakang tak tahu kan. Tak tahu ni semua jadi imam. Siapa imam ni tak tahu ni? Imam ni Abu Bakar lah. Dia tak nampak Nabi keluar kat sini. Atau dia tak nampak. Tepi tak nampak kan. So sahabat semua berimamkan Abu Bakar. Dalam keadaan Abu Bakar berimamkan Nabi SAW. Ni solat ni dalam riwayat kata solat Isyak. Isyak. Solat Isyak. Lagi tak nampak kan malam kan. Sorry, Zuhur ke Isyak ni? Nanti kita cek balik riwayat tu. Zuhur ke Isyak tak pasti. Dia solat, Wallahualam, nanti kita cek balik riwayat tu. Tapi suasana ni tak jadilah hari ni, tak ada satu orang imam hari ni yang marah orang lain ambil jawatan imam dia, dari depan jadi imam. Ada orang buat macam tu? Tak ada kan? Dalam kes ni mungkin khususiat khas dekat Nabi, sebab Nabi SAW tak jadi makmum sebab dia Rasul kan. Dia pun keluar, duduk sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia bagi isyarat supaya Abu Bakar teruskan salat. Tapi Abu Bakar mengundur sedikit sebab dia rasa tak layak jadi imam kalau Nabi ada. So salat macam ni, nama dia salat biasalah. Tapi hadis macam ni nak bagi tahu sebenarnya orang yang sakit boleh tak jadi imam kepada orang yang sihat. Ada orang yang kata boleh. Ada orang yang kata tak boleh sebab ni khas untuk Nabi, sebab Nabi tu dia Rasul yang paling utama. Inilah yang berlaku. Abu Bakar still jadi imam kepada semua orang kat belakang dalam keadaan dia sebenarnya makmum kepada Nabi SAW. Okey. Tu terjemahan hadis ni lah. Maka ada beberapa fiqh yang kita boleh dapat daripada hadis ni, iaitu dibolehkan salat di sebelah kanan imam sekalipun orang lain bersama dengannya. Ni Abu Bakar sebelah kanan, ni Nabi SAW sebelah kiri Abu Bakar. Hadis ini juga membuktikan bahawa Abu Bakar As-Siddiq dia ialah sahabat Nabi yang utama berbanding sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat Nabi, inilah dia peristiwa yang menjadikan para sahabat lantik Abu Bakar jadi khalifah lepas Nabi. Kerana masa peristiwa nak lantik pengganti Nabi ni, sahabat ramai berkumpul kan, yang besar-besar ramai berkumpul. Ahli Badar berkumpul untuk nak pilih siapa khalifah atau pengganti Nabi ni. Ada yang cadangkan, banyak cadangan lah. Ada yang cadangkan Sa'ad bin Ubadah sebagai ketua Ansar, ketua Muhajirin, ketua Ansar untuk jadi khalifah, macam-macam. Pandangan ada kan. Ada yang kata Uthman lebih layak, macam-macam lah. Datang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud, dia kata kan, korang semua setuju tak kalau aku kata perkara yang paling penting dalam agama ini ialah solat? Setuju tak? Semua setuju, mana orang tak setuju kan? Semua setuju. Kalau kamu semua setuju, perkara yang paling penting untuk didirikan pada agama ini ialah solat, ketahuilah tak ada orang yang Nabi beri isyarat, yang Nabi pernah beri laluan untuk solat, mengimamkan solat, melainkan orang itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku rasa dia yang paling layak.
Sahabat bila dengar hujah tu, habis. Dengar hujah tu je, semua sahabat redha. Kalau macam tu betul lah kata Allah bin Mas'ud, dia kata bahawa Abu Bakar lah yang paling layak untuk jadi khalifah, sebab dia lah yang dipilih menggantikan Nabi untuk solat. Benda yang paling penting. Okey, boleh ikut solat orang yang sedang bermakmum. Kita boleh ikut solat orang yang sedang bermakmum. Ni makmum kan? Abu Bakar makmum kan? Kita ikut solat dia sebagai makmum. Boleh tak? Boleh. Tapi tak ada keperluan pun nak buat macam tu. Baik ikut imam tu kan? Ikut imam lagi bagus. Maknanya mungkin dia nak bagi isyarat bahawa orang yang kat belakang ni tak tahu siapa imam kat depan, dia tak nampak kan? Dia bermakmum bermaksud dia ikut makmum kat depan lah. Makmum tu rukuk, dia pun rukuk. Dia isyarat dia tak nampak orang depan, dia nampak makmum kat belakang. Dia ikut makmum je lah. Tu mungkin maksud dia. Dan boleh mengangkat suara ketika membaca takbir supaya boleh didengar oleh para makmum. Peristiwa ini menjadikan Abu Bakar ni seolah-olah menjadi mubaligh. Mubaligh itu yang kuatkan suara imam. Masa imam rukuk takbir kan? Imam Allahu Akbar, dia membaca Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu kan, itu mubaligh nama dia. Abu Bakar jadi mubaligh Nabi. Mubaligh bermaksud penyampai. Nabi kan tengah nazak, tengah sakit, suara tak kuat, nak takbir tak kuat. Yang kuatkan suara Nabi siapa? Abu Bakar lah. Kan? Okey. Boleh ikut suara makmum, dan orang yang salat sambil berdiri boleh bermakmumkan di belakang orang yang salat sambil duduk. Tapi masalah ni dipetikai di sisi ulama seperti yang dihuraikan sebelum ni lah. So hadis ini adalah asas kepada perbincangan, boleh tak kita bermakmumkan seorang imam yang dah uzur, yang dah salat duduk dah pun. So maksud dia nak bagi tahu sebenarnya boleh. Tapi afdalnya, apa yang afdalnya? Afdalnya carilah orang yang lebih sempurna daripada itu. Tengoklah kalau imam tu dia dah uzur sikit tapi still boleh solat, bacaan dia lagi bagus berbanding orang yang sihat, bacaan tak pernah bagus kan. Macam pada ketika itu afdal lagi lah imam yang bacaan bagus tu, walaupun dia sedikit uzur. Okey, habis hadis ni. Hadis berikutnya ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim saghir wal kabir wad dha'if wa zal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Muttafaqun alaih. Okay, hadis ni dilanjutan huraian kepada hadis Muaz itu lagi, yang Muaz baca panjang tu. Nabi bagi tahu kalau kamu sembahyang berjamaah jadi imam kepada solat orang ramai, maka kamu hendaklah meringankan pelaksanaan solat. Ringankan. Sebab di antara mereka ni ada kanak-kanak, ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang ada keperluan harian yang penting. Ini sebab Nabi suruh ringankan solat. Nabi perintahkan imam supaya ringankan solat ataupun sederhanakan solat. Imam ni kadang-kadang kan, dia memang ada imam yang short sendiri, memang ada. Tak tahu nafi. Memang ada imam yang perasan suara dia sedap sangat, dia baca lama kan. Dia sangka semua makmum seronok nak dengar dia baca Quran lama-lama. Sebenarnya tak macam tu. Tak semua orang suka lama-lama baca dalam solat. Jadi semasa menjadi imam, ringan-ringankanlah bacaan. Pada saya 1/3 muka surat okeylah. 1/3. So muka surat, satu muka surat tu baca 1/3 satu rakaat okeylah. Ataupun 1/2 okeylah kot. Janganlah sampai satu muka satu rakaat. Lainlah kalau kita sedar semua makmum tu. Saya pernah solat dekat Kuala Kubu Baru, tempat kawan saya yang Darul Quran kan, Zakir. Dekat situ kalau baca kuliah Qul Huwallahu aid lah. Situ tempat semua penghafal Quran kan. Datang masa zuhur, masjid kat situ macam bunyi sarang tebuan. Gitu bunyi itu. Bukan tebuan. Semua tengah menghafaz Quran. Masjid dia tu, masjid Darul Quran tu, zuhur tu kan bunyi macam langau. Gitu macam tu. Pun semua tengah hafal Quran. Kalau kita solat maghrib kat situ, isyak kat situ, baca kuliah Qul Huwallahu aid lah. Jadi bacalah. Saya baca masa tu memang satu muka baca. Baca ayat apa tau? Baca
Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ayat yang paling panjang dalam Quran, satu ayat kan? Satu muka kan? Kalau saya kata sebelum ni tak pernah pun ada orang berani baca ayat tu sebab paling panjang. Al-Baqarah tu paling panjang dalam Quran. Ayat tu paling panjang. Satu ayat je tapi satu muka. Kan? Al-Baqarah ayat yang paling belakang sekali tu. Tentang hutang piutang. Ayat tu satu ayat tu paling panjang kan? Paling panjang. Sebenarnya saya pun tak pernah baca ayat tu sama ni. Sampai situ baru baca. Sebab nak raikan penghafaz Quran yang tengah hafal Quran. Baca panjang satu muka tu kan. Dia nak bagi tahu bahawa hidup ni memang serabut dengan hutang. Kehidupan ni serabut dengan hutang. Jadi pada pandailah urus hutang tu. Allah bagi ayat paling panjang dalam Quran. Okey. Tapi kalau macam ni punya cerita nak kena panjang-panjang ke? Tak payah panjang-panjang. Tak payah panjang. Nabi sebenarnya memang galakkan supaya sederhanakan bacaan, ringankan bacaan. Sebab apa? Ramai orang yang bawa anak kecil pun ramai, yang tua pun ramai, yang dhaif, yang lemah ni, zal hajah, yang ada hajat lain pun ramai. Jadi berpada-padalah dengan apa yang kita nak baca. Disunatkan meringankan salat demi menjaga keadaan para makmum, tapi semua rukun salat mesti tetap dikerjakan dengan sempurna. Solat kena ringankan, tapi jangan sampai ekspres macam video-video kita tengok orang sembahyang tarawih cepat tu kan. Jangan sampai tak macam tu. Itu dah jadi dosa. So dia ringan, bermaksud sederhana lah. Tak terlampau cepat, tak terlampau lambat. So keperluan yang bersifat dunawi termasuk uzur membolehkan seorang meringankan solat kerana hati seorang sentiasa memikirkannya, sehingga dia tak dapat melakukan solat dengan khusyuk. Okey. Betul bab ni? Betul. Kita jangan sangka Allah ni ada kepentingan tau. Sampai Allah ni macam seolah-olah siapa ada urusan dunia, ketepikan je untuk solat. Tak, sebenarnya tak macam tu. Allah ni dia punya rahmat, ihsan dia. Ada banyak bab dunia ni Allah suruh urus. Tak apa, it's okay. Yang penting boleh masuk beribadah dengan cara yang lebih baik. Apa pengurusan ni tengok? Agama bersifat, benda yang bersifat duniawi termasuk uzur, membolehkan seorang meringankan solat. Ringankan solat. Nabi solat jadi imam, pernah dengar anak kecil menangis kat belakang. Terus Nabi ringankan solat, habis cepat solat hari itu. Sebab apa? Sebab Nabi kesian. Rahmatan li ummi, Nabi kesian dengan mak budak ni yang anak dia tengah menangis. Nabi kesian, Nabi ringankan solat. Kalau ikutkan kita kan, apa penting budak menangis dengan Allah? Allah lagi penting. Macam itu kan? Tak, agama tak macam tu. Agama ni ada banyak urusan dunia yang agama raikan. Tapi kadang-kadang jangan longgar sangat. Sampai semua benda nak kena raikan dunia, tak boleh longgar sangat. Tadi ada satu orang hamba Allah, dia pangkat-pangkat mak saya lah, dia call, dia kata dia beritahu anak dia baru kahwin, dah bincang dengan menantu, dah bincang dengan suami isteri, dah bincang. Dia kata tak nak anak ramai. Tak nak anak ramai, nak anak seorang dua pun cukup lah. Dia nenek dah lama rasa sunyi kat rumah, kalau cucu ramai seronok kan. Anak tak ramai, cucu pula. Anak pula nak cucu tak ramai pula. Dia rasa macam kurang. Dia kata betul ke Ustaz kalau tak payah ramai anak ni? Kita rasa macam nak suruh dia ramai anak. Bukan semesti boleh dapat kan? Tapi apa hukum orang yang tak nak ramai anak? Dia set dalam kepala dia, dapat anak seorang pun ikat, pakai implan, jangan beranak lagi dah. Apa hukum? Saya beritahu dalam Quran sebut nisa hukum harsul lakum. Saya tahu ayat ni mungkin orang pun tak suka dengar. Saya akan cakap juga. Isteri-isteri kamu ialah kebun kamu. Bila Allah sebut isteri ni kebun, ada satu benda yang mungkin kita tak suka dengar. Agama ni, isteri kebun. Bab pertama dia, kalau kebun, orang lelaki bila ada kebun kan, dia jaga ke dia buang sampah dalam tu? Tak jaga, biar. Dia mesti jaga, sayang kebun dia kan, baru boleh memiliki kebun kan. Jadi isu yang pertama ialah orang lelaki, suami, kena sayang isteri dulu. Sayang isteri, dia permaisuri, queen besar dalam rumah, mem besar dalam rumah, isteri kita. Sayang dia dulu.
Kemahuan dia yang kena dengan syarak punya tuntutan, bolehlah penuhi. Jangan mengipik sangat isteri tu kan. Dah sayang tu, isteri kena faham bahawa isteri ni kebun. Kalau kebun ni tanam pokok durian bersangking 10 batang, nak berbuah satu je setahun. Sebiji je setahun. Okey, ni tu. Ada ke orang tanam kebun buah rambutan kan? Dia nak setahun makan satu je rambutan je. Ada ke macam tu? Tak. Tak boleh tak boleh. Kebun tu bermaksud hasil dia banyak ke sikit? Banyak. Jadi orang yang baru kahwin, dia dah plan nak anak sikit. Bukan soal ada usaha, tapi saya dapat satu anak. Itu bukan bab tu. Itu memang Allah rahmati. Tak apa, Allah uji dia. Dia yang tak anak. Dapat anak seorang dia ikat lah, dia pasang implan lah apa kan. Sebab apa? Ekonomi susah lah. Dia kata sebab susah jaga anak sekarang ni kan. Sebenarnya dia dah menyanggahi syariah yang ni. Kebun ni, hasil dia mesti banyak. Saya beritahu pada penajar tu, saya kata bincanglah dengan anak tu elok-elok kan. Lalang banyak, suami kena buat apa? Jagalah. Janganlah biar lalang tu kubur, jaga. Kan? Sehari kenapa orang perempuan tak suka beranak ramai? Kenapa orang perempuan tak suka beranak ramai hari ni? Sebab lelaki tu dia tu tak jadi lelaki betul. Mungkin sebab tu lah dia rasa malas. Sekarang lelaki dia pergi mancing kan, sampai jaga anak dia dengan orang kat rumah. Itu punca dia. Tapi sekarang lelaki kena berfungsi, isteri pun kena jadi isteri solehah. Jangan isteri abang nak ni, lelaki dia pening, jangan. Itu berjemaah orang lelaki pening. Jadi isteri jangan meninggal orang lelaki jangan peningkan isteri. Tapi yang paling kritikal yang saya beritahu ialah macam ni, saya beritahu dekat Puan Hajar tu. Cuba nasihat anak dia elok. Bagi tahu pada dia kan. Saya tanya pada dia pakai kereta apa? Dia ada duit sah, dia orang have lah, ada lah harta. Saya kata bagi tahu kat dia, bayar kereta tu mahal-mahal, bayar rumah mahal-mahal tak lebih afdal daripada keluarkan duit untuk anak untuk dijaga. Kita spend rumah mahal-mahal kan, bayar 1,200 bulan untuk rumah. Lebih kan 1,800 bayar rumah bulan-bulan. Halal tak? Halal lah, tak ada masalah. Ada satu orang hamba Allah, rumah kecil, sewa, kayu ataupun rumah kayu biasa je. Dia spend 1,800 untuk anak-anak dia belajar. Mana duit paling berkat? Pahala paling berkat. Rumah biasa tapi duit banyak habis kat anak. Kadang-kadang kenapa kita rasa duit habis kat kereta, dekat sport rim, dekat rumah lagi afdal daripada habis pada anak yang ramai? Kenapa? Kadang saya doa kan, saya doa ya Allah, bagilah semua orang dapat satu mimpi. Saya sekali lah, mimpi tu ialah terjumpa dengan satu orang yang dah mati, jumpa balik dengan orang tu, tanya pada dia, apa yang paling afdal kalau hidup balik? Agak apa orang mati jawab? Nak anak ramai. Nak minta ampun kat Tuhan, nak minta ampun, nak anak ramai doakan, nak duit yang paling afdal belanja atas serah ke belanja dekat ni, dekat anak. Beli dessert sesuai ke bayar kat anak sesuai? Orang yang mati akan jawab paling afdal duit bukan bayar rumah, bukan bayar kereta, bukan bayar hutang, tapi bayar untuk membesarkan seorang anak. Anak muda kita ni tak boleh fikir logik tu tau. Bagi dia kehendak dia. Nak beli kayu pancing mahal-mahal tak apa. Bayar kereta mahal-mahal tak apa. Yang penting anak diorang juga. Kefahaman yang salah bahkan yang menyanggahi agama. So agama ni memang ada benda-benda yang jalan syurga ni memang terbentang benda yang nafsu tak suka. Betul? Nak sembahyang lama-lama, nafsu suka tak? Mana nafsu suka? Sembahyang lama tak suka. Tapi agama ra'yi Agama ra'yi kan tak apa. Tapi janganlah semua benda tu nak ra'yikan dunia je. Mak tak nak ramai-ramai mak. Nanti nak belanja susah. Dunia lagi utama daripada belanja anak-anak yang susah, dia kata. Jangan sampai bercakap macam tu. Yang ni agama ra'yi kan ni. Saya bincang, ada bab yang agama sebenarnya tak toleransi pun. Kena macam tu, tapi dia tak nak. Benda ni tak pelik orang dulu tau. Rumah buruk, anak 11 kan. Pelik tak? Tak pelik. Saya sendiri 9 orang. Sebaik 2 orang meninggal. 7, ni kan 7. Rekod yang saya pernah dengar kawan-kawan saya, adik-beradik 16. Yang saya pernah dengar, rekod yang saya dengar, adik-beradik 16. Satu mak. Tapi hari ni berapa orang kita dengar anak hari ni? 3 kan? 2, kadang 1. Lepas tu kita tanya, anak seorang rezeki. Bukan rezeki, dia dah ikat dah. 1 cukup lah. Kalau dia yang ikat tu, saya minta maaf lah. Ya? Alhamdulillah kan. Yang
Dia bukan tak nak tuju, dia dapat tuju macam mana. Jangan, dia mesti nak ramai. Ah. Mungkin orang pun tak suka dengar, tapi saya akan sebut sebab agama ni dia suka generasi ramai berkembang, didik elok-elok, baik-baik. Supaya jambatan pergi akhirat senang. Kita meninggal, anak-anak kita semua dah sama generasi, doa kita lah. Janganlah ada fikiran, alah anak doang juga, jangan macam tu. Kalau Allah bagi dua, tak apa, Alhamdulillah. Tapi dalam hati kita, kurang-kurang pun 11. Macam tu. Saya pun takut dengar kan. Ya? Tak, orang yang call tu orang kerap nak gitu ramai. Bukan orang kerap, orang lain, bukan orang kerap. Okey, jadi pesan kat anak-anak, mana lagi utama? Nak spend kehendak peribadi, rumah, kereta lagi utama ke? Makan-makan, melancong jauh-jauh lagi utama ke? Ataupun biar belanja banyak untuk anak lagi utama? Dia kena fikir tu. Kalau dia meninggal nanti, suruh dia fikir, yang mana lagi utama? Anak ni ke? Ataupun kehendak-kehendak dunia kita tu? Okey, hadis berikutnya ialah hadis daripada Amr bin Salamah. Qala abi ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadarat as-salah falyu'adhdhin ahadukum wal yu'ammakum aktsarukum qur'anan qala fa nazaru falam yakun ahadun aktsar qur'anan minni faqaddimuni wa ana ibnu sittun aw sab'in sinin. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i. Okey, hadis ni dia menjawab sebenarnya ada beza antara mumayyiz, lepas tu baligh, yang mumayyiz ni ialah al-aqil, berakal. Beza antara berakal ataupun dah mumayyiz, boleh membezakan baik buruk, dengan baligh. Beza menjadi imam ni kena baligh ke kena syaratkan mumayyiz? Mumayyiz, berakal. Tengok hadis ni. Hadis ni ialah hadis daripada Amr bin Salamah. Dia berkata bahawa ayah dia berkata, dia sebut ayahku cakap dulu itu hari, aku datang mendatangi kamu dari sisi Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi berkata, kalau dah sampai waktu solat, maka hendaklah seorang itu solat antara kamu mengumandangkan azan. Dan orang yang paling banyak hafal Al-Quran hendaklah jadi imam antara kamu. Okay, Nabi kata kalau masuk waktu solat, mestilah seorang kamu azan. Lepas tu, siapa yang perlu jadi imam? Yang jadi imam ialah orang yang paling penting ialah yang paling banyak hafaz Al-Quran. Jadi Amr bin Salamah cerita lagi. Mereka semua, dia orang semua pandang sama sendiri. Mereka mendapati tak ada orang pun yang banyak hafal Quran melainkan aku. Aku paling banyak hafal Quran masa tu. Masa tu umur aku baru berusia 6 ataupun 7 tahun. Jadi imam kepada para sahabat Nabi. Umur dia baru 6 ataupun 7 tahun. Sebab Nabi tadi mungkin baru masuk Islam, tak banyak lagi hafal Quran. Jadi Amr bin Salamah dia yang sebut bahawa dia lebih banyak hafal Quran pada ketika itu, maka dia jadi imam. Jadi imam ni penting berakal ke penting baligh? Berakal. Dah dia akil, dah berakal dah. Berakal berarti dah mumayyiz. Sehingga kan dia dapat hafal banyak Quran pula. Lailah ada kelebihan pada diri dia, maka dia layak jadi imam. Dekat rumah tu ada anak-anak kan? Nak latih jadi imam, latih bertanggungjawab. So jadi imam, okey tak? Okey sebenarnya, tak ada masalah. Yang penting dia dah berakal. Bukan dah balik, dah berakal. Berakal ni dalam Quran cerita tentang anak-anak yang dah berakal ni, walaupun dia belum balik, dah boleh ajar dia ketuk pintu, dah boleh ajar dia pilih waktu tertentu untuk masuk bilik mak ayah. Kan? Contoh yang agama ajar untuk didik anak-anak yang dah berakal, ajar dia ketuk pintu. Jangan masuk bilik mak ayah, melainkan minta izin waktu apa? Lepas subuh dan selepas zuhur. Ajar dia ketuk pintu dulu. Sebab apa dia ajar dia? Sebab agama sebut dia dah berakal. Dia dah boleh fikir tau. Berakal. So didik fungsi akal dia dengan cara-cara yang macam tu, yang agama suruh. Rangsang akal dia lagi supaya banyak bertanya. Macam mana jadi macam ni? Rainbow. Macam mana jadi warna macam tu? Tanya kaifa. Yang Quran suruh kaifa kan. Tanya macam mana. Bawa semua yang dipikir kepada
Allah. Penting perkara tu. Tu didik anak-anak, berakal je, didik dia ketuk pintu mak ayah masa nak masuk kan. Benda ni kadang-kadang pun pening kat hari ni kan. Anak-anak kita, mak, buka je pintu. Ayah kan, dia tak kira. Bilik kita ada bilik air kan. Dia masuk, ayah, mana bilik ayah kan? Dah gitu je. Pada budak ni, kalau ikut hati kita, kena je lagi kan. Tapi kena ajar tak? Kena ajar. Sebab dia dah berakal, kena ajar dia. Okey. 7 tahun, 6 tahun dah hafal Quran. Banyak. Okey. Dalam hadis ni, fiqah dia ialah antaranya ialah disyariatkan mengumandangkan azan untuk solat 5 waktu. Bila masing-masing waktunya telah pun tiba. Jadi kena solat 5 waktu. Masuk je waktu, solat 5 waktu. Hadis ini juga menyatakan bahawa kedudukan imam lebih utama daripada juru azan. Apa maksud dia? Kedudukan imam lebih utama daripada juru azan, muazzin. Okay, macam ni maksud dia. Masa Nabi nak suruh azan, Nabi ada tak syarat tak? Hendaklah yang azan ni suaranya sekian, mestilah dia dah baling, mestilah dia sekian. Ada tak? Tak ada kan? Nabi kata nanti seorang azan, macam tu je. Imam pula, nak imam ni yang paling hafal Quran. Yang paling itu Nabi sebut dia. Masa azan, Nabi tak sebut pun mesti ada syarat-syarat tertentu. Kalau imam pula, tiba-tiba mesti ada syarat tertentu. So, siapa yang lagi ketat disiplin pelantikan dia? Imam. So, muazzin ni, sesiapa pun azan. Tak kira tak apalah. Suara dia mungkin kurang ke, yang penting lafaz betul, azan lah. Tak payah ketat sangat. Muazzin ni okey je. Tapi yang ada syarat sikit ialah imam. Mesti hafal sebanyak Al-Quran. Ni syarat utama yang hadis ni letak. Tu maksud imam lebih utama daripada azan, daripada muazzin. Okey, orang yang paling berhak jadi imam ialah orang yang paling banyak hafal Quran. Kanak-kanak dalam hadis ni boleh jadi imam, tapi ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Kanak-kanak jadi imam. Tapi Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bagi tahu bahawa hal ini hanya dibolehkan dalam solat sunat sahaja, bukan solat fardu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Dia kaji latar belakang hadis tadi, banyak panjang cerita dia. Dia membuktikan bahawa hadis-hadis macam tu solat-solat sunat tu. Dia beritahu solat sunat boleh azan tak? Boleh. Jadi dia kata yang tadi itu ialah solat sunat, bukan solat fardu. Jadi imam, kalau anak-anak kecil yang dah berakal, walaupun belum balik, dia hanya boleh jadi imam untuk solat sunat, bukan solat fardu. Itu pandangan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat ialah cukup dia dah berakal, dia dah menjadi imam walaupun solat fardu. Okey. Hadis berikutnya ialah hadis daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silma wa fi riwayatin sinna wala yu'ammanna ar-rajulu rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Rawahu Muslim wa li Ibnu Majah min hadis Jabir wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajir mu'minan. Isnaduhu wah ni bermaksud dhaif. Sanad ni dia ada masalah sikit, tapi hadis ni Ibnu Hajar pilih untuk nak bagi tahu beberapa bab yang penting. Ada sebagian riwayat kata hadis ni tak boleh jadi hujah, tapi tak apalah kita baca sebab Ibnu Hajar dia doktor hadis, dia dah faham dah hadis ni, tak apa. Okey. Ibnu Mas'ud bagi tahu Nabi menyatakan orang yang mengimami salat bagi kaumnya adalah orang yang paling banyak hafal Quran. So jadi sekarang ni yang paling layak jadi imam yang paling banyak hafal Quran. Kalau semua sama, semua dah hafal 5 juzuk, semua dah 5 juzuk, sama semua 5 juzuk, kan? Okey, kalau semua sama dah hafal Quran, maka orang yang paling alim dalam sunnah hendaklah diutamakan. Pilih pula siapa yang paling pakar dalam hadis kat sini. Dia jadi imam. Okey, jika hadis pun semua sama, semua alim dalam hadis, dalam sunnah, maka pilih orang yang paling terlebih dahulu berhijrah. Siapa ikut Nabi berhijrah dulu? Jadi imam.
Okey, bila semua sama dalam berhijrah terlebih dahulu, maka pilihlah orang yang paling apa lagi? Yang paling tua kan? Oh, yang paling yang paling dahulu masuk Islam. Kalau semua dah paling awal hijrah, semua sama-sama hijrah, cari siapa yang masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Okey, lepas tu dalam doa yang lain sebut hendaklah orang yang paling tua usianya diutamakan. Jadi kalau semua dah sama, semua dah hafal Quran sama, faham sunnah pun sama, berhijrah pun sama, masuk Islam pun sama tahun. Pilihlah yang paling berusia untuk diutamakan. Tak boleh sekali-sekali seorang lelaki jadi imam kepada lelaki lain dalam wilayah kekuasaannya. Tak boleh lelaki jadi imam kepada lelaki lain dalam wilayah kekuasaannya, dan jangan pula dia duduk dalam ruang rumahnya yang merupakan tempat khusus baginya kecuali setelah mendapatkan kebenaran daripada pemilik rumah tu. Maksud dia apa ni? Maksud dia apa? Yang ni. Satu orang asing, dia bermusafir kat sebuah kampung, berhenti rehat kejap, singgah kat sebuah surau. Dia masuk surau tu, dia imam pula. Boleh kan tu? Itu maksud dia. Jangan seorang lelaki jadi imam kepada lelaki lain dalam wilayah kekuasaannya. Itu maksud dia. Jadi orang asing tidak afdal jadi imam dekat kampung yang dia baru sampai. Orang tak kenal. Siapa kau ni? Tak apalah, aku orang Islam lah jadi imam. Macam itu. Tak boleh. Sebab tak tahu ni siapa. Entah Syiah ke, entah mana tak datang. Dia jadi imam kan? Jangan. Jadi elok-eloknya orang asing jangan jadi imam lah. Melainkan ada orang kenal. Atau satu orang kampung kenal. Dia ni anak Haji ni bawa balik ni. Bagus budak ni. Tak apa jadi imam. Yang penting jangan orang asing, orang semua tak kenal jadi imam, jangan. Kemudian dalam hadis juga dia larang kita solat di tempat khusus yang telah ditetapkan dalam sebuah rumah tu, tempat kepunyaan tuan rumah, melainkan dapat izin tuan rumah. Sebab apa? Dalam sebuah rumah kadang-kadang ada sebuah tempat yang jadi mihrab tuan rumah tu kan, tuan rumah tu. Mihrab ni tempat khas untuk orang tu beribadah. Kita jangan tuan rumah beribadah. Kadang kita nampak tempat tu, ni bilik dia ni ada sejadah dia, ada rehal dia kan. Ni sejadah dia ni. Kita masuk kat tempat tu, kita solat itu. Minta izin dia dulu. Sebab tu mihrab dia. Mihrab dia tempat dia beribadah, kena minta izin dia dulu. Tetamu elok kat ruang tamu je lah. Ataupun tempat yang tuan rumah dah bagi izin untuk solat. Tak apalah. Okey. Dalam riwayat Ibnu Majah menyebut bahawa jangan sesekali seorang perempuan jadi imam kepada seorang lelaki. Orang lelaki pula, orang Badawi pula jadi imam pada orang muhajir. Ni macam seolah-olah nak beritahu orang Badawi ni siapa? Orang Badawi tak lebih afdal berbanding seorang yang muhajir, orang yang dah berhijrah. Muhajir ni orang yang sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin lah. Orang Badawi tu kan orang-orang Arab yang asli kan. Dia orang asli, apa sangat jadi imam kan? Jangan. Biar orang jadi imam. Jangan pula orang yang fajir ataupun fasik jadi imam kepada seorang yang mukmin. Okay, hadis ni dia ada masalah sikit, dia ada kedhaifan dia. Tapi Ibnu Hajar nak ambil hadis ni daripada beberapa bab yang tadi, yang awal ni penting. Tentang tertib asas nak jadi imam. Mesti seorang yang paling banyak hafal Quran ataupun paling banyak tahu sunnah. Lepas tu diutamakan dalam yang berhijrah, lepas tu pula yang paling awal masuk Islam dan yang paling tua kan. Itulah yang Ibnu Hajar nak ambil. Tapi di bawah hadis ni dia ada sedikit pertikaian ni, rawat yang bawah ni. Tentang yang lain tu ada sedikit pertikaian, tak apa, yang tu tak apa. Okey. Apa antara fiqh hadis ni? Okey, hadis ni nak bagi tahu salah satu sendi agama yang paling penting ialah solat. Sebab tu Rasulullah SAW jelaskan orang yang jadi imam mestilah orang yang paling sempurna, kemudian orang-orang yang berada di bawahnya. So Nabi SAW, dia tertibkan orang yang paling sempurna dalam bab Quran, dalam bab hadis, dalam bab hijrah dia punya iman, dalam bab dia ni siapa masuk Islam dulu, dalam bab umur kan. Penting, nandakan bahawa kriteria imam ni pun penting. Okey, kemudian tak boleh jadi imam solat di daerah kekuasaan orang lain. Jangan jadi imam dekat orang asing, jangan jadi imam di tempat orang yang bermukim tu, jangan. Lainlah kalau kita semua berhenti kat RNR. Tu lain. RNR tu bukan tempat sesiapa pun. Jadi semua orang asing kan. Tu tak apalah.
Tapi tempat yang orang dah ada yang bermukim, kampung orang, kita singgah sekejap, jangan jadi imam sebab orang tak kenal kita. Lainlah kalau tiba-tiba tak ada orang sangat, dah 5 minit pun tak ada orang pun, kita rasa kita boleh, orang tak nak, tak apalah jadi imam. Kalau tak ada mudaratan. Ya? Tu ada bincang. Tu ada bab tu imam fasik. Dia ada bab imam yang fasik. Boleh tak jadi seorang yang kita tahu dia ni, contoh macam kita tahu imam ni rukuk tak tinggal, imam ni rukuk tak tinggal. Boleh tak kita jadi makmum dia kan? Tu bab yang ada khilaf dalam hadis ni. Sebab awalnya Nabi kata yang paling alim paling semua ni. Tiba-tiba kita makmum ramai yang bagus-bagus, tak isap rukuk, tapi imam isap rukuk. Jadi hadis ni kadang-kadang dia jadi sandaran sikit pada orang yang straight dalam bab tu, dia tak jadi makmum kepada orang yang fasik. Yang fasik ni orang yang buat dosa, melazimi pula dosa-dosa yang dia buat. Padahal kita parking kita sebelah kereta dia, imam, kita nampak asap rukuk keluar pada kereta dia. Saya memang tarik gear reverse, patah balik cek masjid lain. Sebab jelas sangat nampak kan. Dia semenjadi imam isap rukuk dalam kereta. Keluar asap rukuk tepi sini kereta dia. Kita berhenti kita nampak. Baik tak ambil gambar je kan. Okey, tak boleh imam tadi tak boleh duduk di atas permaidani dan tikar yang khusus disediakan untuk tuan rumah kecuali mendapat kebenaran. Dekat rumah orang memang kadang-kadang ada tempat dia beribadah, mihrab dia. Minta izin untuk nak guna tempat dia tu untuk salat. Okey. Kemudian wanita tak jadi imam kepada orang lelaki. Itu jelaslah, wanita tak jadi imam kepada orang lelaki. Jumhur ulama menyatakan bahawa tidak sah seorang wanita jadi imam solat kepada seorang lelaki. Ini jumhur ulama kata macam tu. Tapi jika menjadi imam solat kepada kaum wanita, ni boleh tak agak-agak orang perempuan jadi imam kepada orang perempuan sendiri? Kan? Okey, hadis tadi kan dia dhaif kat bawah tu. Jadi Ibnu Hajar nak bagi tahu hadis dia dhaif. Sepatutnya hadis yang dhaif macam tu punya kedhaifan tak boleh disandarkan sebagai hujah. Tapi Ibnu Hajar letak juga sebab nak pakai yang atas tu. Yang atas tadi, bab yang atas tadi, bab imam ni, yang ni ada penguat lain dalam hadis-hadis yang lain. Tapi bab yang bawah ni tak boleh ambil sebab tak ada penguat lain, hadis-hadis sahih yang lain yang nak kuatkan pandangan yang bawah-bawah ni. Contoh pandangan yang ni, okey. Perempuan tak boleh jadi imam walaupun sama orang perempuan. Pandangan siapa tu? Ni. Okey Imam Syafi'i, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Imam Malik bahawa seorang wanita boleh jadi imam solat kepada kaum wanita sendiri. Mereka menyatakan bahawa demikian kerana berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Al-Baihaqi daripada Ra'ithah Al-Hanafiyah yang menyebut tentang riwayat itu. Orang perempuan boleh jadi imam bersama kaum wanita. Okey. Tapi mazhab Malik berdasarkan hadis tadi menyatakan wanita tak boleh secara mutlak jadi imam solat kepada sama wanita. Ini kena hormati pandangan Imam Malik. Dan dia punya hujah pun wallahu ta'ala alam, kita menghormatilah ketukuhan Imam Malik ni. Dia kata sama ada solat fardu ke solat sunat ke, orang perempuan tak boleh jadi imam secara mutlak walaupun sama mereka sendiri. Orang perempuan, kakak dengan adik-adik perempuan dia kat rumah solat sembahyang jemaah, seorang-seorang. Pendapat ini bersumberkan daripada riwayat Imam Malik. Mereka menyatakan bahawa sesungguhnya sifat wanita itu telah disyariatkan sebagai makhluk yang kurang akal dan kurang agama. Allah. Yang ni kalau dengar orang hari ni bangkit semua kaum wanita sebagai pejuang hak asasi wanita kan. Tapi ini pandangan Imam Malik, mungkin pandangan ni ada sebab pada zaman dia, wallahu taala alam. Tapi itulah yang telah dia sebut, kita kadang-kadang bab macam ni kita tutup je lah kan. Tak payah baca lah pandangan Imam Malik yang ni. Banyak pandangan yang benar-benar soal Imam Malik ni. Kalau dia tak ada Imam Malik ni, ada banyak qaul Syafi'i yang tak boleh praktikal tau. Jadi satu benda dalam bab ni kita tutup je lah pandangan ni kan. Tak payah baca pun tak apalah pandangan ni. Imam Malik seorang yang penting dalam banyak ijtihad asal dalam mazhab Syafi'i ni. Sebab apa? Sebab Imam Malik ni dia ni guru Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i ni dapat ilmu daripada dia dulu. Kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i ni banyak asas hukum semua daripada Imam Malik. So satu dua benda yang mungkin kita baca, alamak macam ni, tak payah baca, dia tutup je lah kan. Dia punya bab kata fuqaha, dia kata kalamul aqran
yutwa wala yurwa. Dia kata kalimah yang macam ni kita lipat je lah, tak payah riwayat, lipat je, lipat. Macam baju lipat tutup kan, letak dalam lemari. Ya, biar lah pendapat tu. Tak payah riwayat tak apalah. Dia kata yutwa wala yurwa. Lipat riwayat tu, jangan riwayat kepada orang. Lipat pendapat tu, lipat elok-elok letak dalam lemari. Ya, biar kan. Jangan cerita pada orang, tak payah cerita pada orang tak apalah. Tapi kat akrab ceritalah, kat orang akrab nak belajar. Ceritalah sikit kan. Tapi inilah pandangan Imam Malik. Dia kata orang perempuan kurang akal, kurang agama. Oleh itu, seorang wanita tak sah jadi imam solat. Pandangan tu macam kejam kan? Kita baca pun takut. Tapi itu pandangan tak apalah. Menurut mazhab Hanafi, wanita makruh jadi imam solat. Menurut Ibnu Hamman, salah seorang pengikut mazhab Hanafi, wanita boleh tambah sebarang hukum makruh lah. Tapi khilaf. Hanafi kata tak boleh. Yang ni kata tak makruh pun tidak boleh, dia kata kan. Yang penting maknanya ialah ada khilaf yang besar dalam hal yang sedemikian. Boleh baca yang ni baki dia. Hadis akhir ni ialah hadis daripada Anas. Nabi kata rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Dengar tak imam dia sebut apa? Dia sebut sawu sufufakum. Ataupun dia kata sawu wa'tadilu aqimu sufufakum. Tarasu wa tarasu kan. Sudul khalal, penuhkan saf yang kosong. Okey, hadis ni hadis daripada Anas. Nabi kata rapatkan saf-saf kamu, dekatkan jarak di antara saf-saf itu dan luruskan leher-leher kamu. Maknanya ilahnya rusu sufufakum qaribu bainaha. Rusu bermaksud rapatkan saf, berarti jarak antara saf dengan saf tu tak boleh jauh sangat. Saf satu dengan saf dua, jarak dia tu mesti memadai. Taklah jauh sangat, taklah dekat sangat. Dia mesti memadai, jangan jauh sangat. So jarak yang memadai untuk ikutlah ketinggian adat masyarakat tu kan. Orang Malaysia, orang Melayu tinggi mana, ikutlah, tapi jangan jarak sangat. Rapatkan saf, dekatkan jarak di antara saf tu, luruskan leher. Leher bermaksud kepala jangan dah macam ni. Leher maksudnya orang depan ni, orang belakang kita kan boleh nampak kedua-dua telinga kita. Tu maksud leher lurus. Jangan orang belakang tak nampak telinga kita. Maknanya orang belakang macam ni, dia sengit. Orang belakang nampak telinga kita. Okey. So hadis ni nak perintahkan kita supaya barisan ratakan dan dekatkan tubuh masing-masing dengan jarak yang minima. Dia bukan rapat sampai himas tau. Tak. Maksud rapatkan saf ni bukanlah rapat bahu kena bahu sampai tak boleh gerak. Bukan macam itu sebenarnya agama. Dia rapat, bersentuhan. Tapi taklah sampai limas, sampai kaki kita pun dia pijak sikit. Dia bukan macam tu lah. Bukan. Dia taklah sekeras itu. Sampai kaki ibu jari dengan ibu jari tu, kelingking kena sama macam ni. Kita lari, dia pijak balik. Dia bukan macam tu. Bahu ni pun biar berenggang. Renggang tu dia bersentuhan tapi boleh berenggang lagi. Itulah maksud agama. Dia tak sampai rimas. Dia tak sampai rimas. Dia kalau rimas tak boleh gerak langsung. Dan sebagian orang kadang-kadang dia nak juga duduk antara dua sujud, duduk antara dua tahiyat akhir kan. Dia nak dudukkan sempurna tu. Walau kadang-kadang dah sempit dah ni. Kalau dah sempit tu tak payah duduk cara yang betul. Duduk cara yang memadai untuk raikan semua orang pun okey. Saya pernah sampai tahap satu orang hamba Allah ni, dia nak bangun payah, dia dah berumur kan. Saya tengok, ni jatuh Pak Haji ni. Saya angkat macam ni. Saya angkat tangan. Dia nak bangun daripada sujud, susah. Saya angkat dia macam ni. Angkat dengan support dekat atas. orang nampak lah. Saya angkat dia ke atas. Boleh tak masalah sebab Pak Haji tu dia nak salat tu. Nak salat. Lepas tu dia duduk akhir. Saya tahu dia perlukan saya untuk menyandau. Dia menyandau tepi saya. Saya macam ni, saya tahan dia. Tak apa. Janganlah kata, habis batal sembahyang aku batal lah. Jangan macam itu. Allah taklah sekejam macam bos kita nak bully kita kena straight. Taklah macam tu. So ada banyak benda yang agama longgarkan atas alasan yang munasabah, agama longgarkan. Tak apa. Bayangkan kalau Pak Haji ni kalau dia tak dapat bangun, dia jatuh sungguh ke depan macam mana kan. So kita support dia, angkat dia bangun. Orang sebelah tengok saya, apa benda Pak budak ni buat kan. Budak lah, tak apa, angkat dia. Support dia, kesian kat dia. Dia duduk pun, saya rasa memang dia selalu duduk kat dinding kot. Tapi sebab hari tu dia tak dapat dinding, dia sandar kat saya pun menyandar kat, tahan dia supaya tangan saya kuat, tahan kat sebagainya. Kesian kat Pak Haji ni kan. Tak apa, kesian kat dia. Itu baru masuk berjamaah kan.
Okey, jadi taklah rapat sangat, taklah longgar sangat. Okey, boleh baca ni lagi hadis-hadis tadi dia menekankan tentang penting merapatkan saf dalam solat. Okey, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berkati semua insya-Allah pada hari ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.